Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Oh, hari ni tak naik bas Masya-Allah. Hari ni naik apa ni? Naik kapal terbang. Masya-Allah, tabarakallah. Naik kapal terbang hari ni. Oh. Kira business class Cik Ya? Masya-Allah. Macam-macam. Okey, tak apa. Dah lambat dah kita ni. Kita hari ni kita akan masuk pada bab 51 ya, betul? Betul. Okey, baik. Bab yang ke-51, muka surat 352. Topik kita pada pagi ini ialah berkomor-komor sesudah makan sawiq dan tidak perlu berwuduk lagi. Babun man madmada minas sawiqi wa lam yatawadda. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. Maksudnya, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik kabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Bushair bin Yasar Maula Bani Haritha bahawa Suwaid bin An-Nu'man mengkabarkan kepadanya bahawa dia pernah berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar hingga tatkala mereka tiba di Sahba, iaitu tempat yang dekat dengan Khaybar. Beliau mengerjakan solat asar, kemudian beliau meminta disediakan perbekalan namun tidak dihantarkan selain sawiq. Lalu beliau menyuruh agar makanan tersebut dihidangkan dan disiram dengan kuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya dan kami pun turut makan. Kemudian beliau bangkit mengerjakan solat maghrib. Tadi apa solat? Asar. Kemudian baginda bangkit mengerjakan solat maghrib lalu berkomor-komor dan kami pun ikut berkomor-komor. Kemudian beliau mengerjakan solat tanpa mengulangi wuduk. Okay, seterusnya hadis nombor 210 di situ. وحدثنا
أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كاتفا ثم صلى ولم يتوضأ. Maksudnya, Asbagh meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibn Wahab telah mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Amar telah mengkabarkan kepadaku dari Bukair, dari Quraib, dari Maimun, bahawa Nabi SAW memakan daging peha di sampingnya. Kemudian solat dan tidak mengulangi wuduknya. Okey, ada dua hadis di sini yang dimuatkan dalam bab kita yang ke-51. Kedua-duanya menyebutkan tentang Nabi makan, kemudian Nabi solat, tapi Nabi tidak mengulangi wuduknya kembali. Okey. Jadi kita lihat pertama sekali syarah judul bab. Saya tanya, suara saya hilang-hilang tak? Tak, dekat sini. Tak okey Dia tak macam sejak on. Okey, tak apa. Kenapa saya rasa macam suara saya hilang-hilang? Oi, masalah pendengaran ke? Sikit-sikit. Sikit-sikit je. Okey, tak apa. Kita lihat di sini syarah judul bab terlebih dahulu. Kita ada perkataan babun man madmada minas sawiqi. Bab berkumur-kumur sesudah makan sawiq. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sawiq di sini? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau memetik pendapat daripada Ad-Dawudi yang mana mengatakan sawiq adalah tepung gandum atau sult. Sult di sini maksudnya gandum yang halus, kemudiannya ia digoreng. Kalau kita, makanan apa tu? Roti prata. Oh. Lempeng. Okey, lagi? Jemput-jemput. Okey, lagi ada macam-macam makanan ya. Inilah kreativiti orang perempuan. Dia tengok tepung dah terbayang tau. Dia tengok tepung dah terbayang dah boleh buat apa dah. Ni kalau buat ni sedap. Tengok tepung aja itu yang kalau pergi pasar tengok udang ya, oh ni macam tu kan. So sebab tu saya tanya, macam-macam makanan keluar kan tadi kan. Itu je. Lempeng, prata, lagi? Tadi apa sebut? Jemput. Lagi? Apa? Wadih. Level up kakak, wadih. Epok-epok. Okey. Yelah, macam-macam lah. Yang penting tepung gandum itu dibuat makanan yang boleh digoreng. Itu yang maksud yang diberikan oleh Ad-Dawudi. Yang lain mengatakan kita ada pendapat yang lain di mana biasanya dibuat dari qamah, iaitu makanan yang dibuat daripada jenis gandum. Sama lah ya sebenarnya dengan yang atas. Sebentar ya. Baik, ketika menyebut sawiq, orang Arab Badui sering mengatakan ia adalah makanan untuk bekal musafir. Yang mana makanannya cepat saji dan santapan bagi orang sakit. Jadi makanan ini makanan yang mudah kita bawa travel. Kan kalau bahasa Arab panggil sawiq, okay, mereka tahu oh sawiq ni maknanya makanan yang dibuat daripada gandum tapi makanan yang mudah untuk dibawa pergi musafir. Kalau kita, apa tu? Makanan daripada gandum kita bawa pergi musafir yang senang. Roti. Cute. Kalau tak basi roti roti tak ada expiry dia. Ada kan. Dah siap dengan makan ya. Saya punya roti. Biskut. Biskut ada tepung gandum Ada. Okay, bolehlah, tak apalah. Mana-mana. Baik, kita lihat di sini syarah hadis kita ya. Perkataan pertama, kita ada seorang perawi bernama Yahya bin Sa'id. Dari Yahya bin Sa'id. Siapa dia? Diterangkan di sini.
Dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Para perawi dalam sanad ini seluruhnya berasal dari Madinah kecuali guru Al-Bukhari. Di mana Bushair di sini dibaca, kita ada Bushair Okey, ada. Bushair bin Yasar di situ. Bushair dibaca dengan huruf ba dalam bentuk tasghir. Tasghir maksudnya kita kecilkan nama itu, asalnya Bashir. Tapi kita baca Bushair, begitu. Kalau pembacaan yang sedemikian kita panggil sebagai isim tasghir yang kita kecilkan namanya. Dan Yasar pula dalam masih lagi nama yang sama Bushair bin Yasar dibaca dengan huruf ya dan huruf sin. Baru sebut Bashir Messi. Okey, dan Yasar dibaca dengan huruf ya dan huruf sin. Kita ada perkataan bisahba, di sahba. Ini nama tempat ya. Dibaca dengan huruf sad dan dengan memanjangkan huruf ba. Seterusnya kita ada perkataan wahia adna Khaybar. Jadi tempat sahba ini tadi kita baca dia terangkan di mana tadi? Di tempat yang dekat dengan Khaybar. Sahba adalah sebuah tempat ataupun kawasan yang dekat dengan kawasan Khaybar. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah di bahagian hujungnya, iaitu hujung setelah kota Madinah. Pada riwayat Al-Bukhari lainnya dalam kitab Al-At'imah, kitab Al-At'imah maksudnya kitab makanan disebutkan bahawa jaraknya sekitar 1 rauha dari Khaybar. Satu rauha ni dia maknanya di sini dia kata dia guna perkataan lain lah. Selain daripada dekat, ada di kalangan para ulama, mereka menggunakan ungkapan kata rauha untuk menggantikan perkataan adna tu tadi. Jadi Abu Ubaid Al-Bakri dia menjelaskan dalam kitab Mu'jamul Buldan jaraknya sekitar 1 barid dari Khaybar. 1 barid maksudnya 12 kilometer. Ya? 25 ke? Letak kat belakang 25. Muka surat berapa? Oh, 16 mile. Bukan mile, oh saya ni silap sikit. Isna asyara mailan. Sekejap. Okey, saya silap terjemah ni. Isna asyara mail 12 batu. Okey. 12 batu dengan 16 batu nak dekat-dekat lah dekat situ. Okey, tak ada masalah sangat lah. Ini tentang perkiraan tempat. Silap tadi bukan 12 kilometer. Sebab apa yang saya buat kajian kat sini. فهو 12 ميلا أي 4 فرس على ما في الأخبار وكلمة الفقهاء. Okay, ada juga kata 24. 24 batu, jauh lagi. 24 kilometer, batu dengan kilometer lain batu dengan kilometer, betul lah, batu dengan kilometer lain Batu jauh lagi. Okey, dia antara gitulah sebab dia kata pun atau situ kan. Jadi kalau di sini dia kata 12 batu atau 25 24. Ni pun dia punya agak-agak lah gitu kan. Jauh juga. Okey. Jadi jarak sekitar 1 barid boleh ambil 12 batu ataupun 12 berapa tadi 16 16 batu dari Khaybar. Jauh juga keadaannya. Kalau ni macam mana? Singapura bagaimana ni?
Pergi Melaka. Ah, dalam Singapura boleh eh? Woodland pergi Toa Payoh. Okey, mana-manalah. Saya buta map sikit ni. Tak apa, yang penting faham dekat situ jarak tu. Al-Bukhari menjelaskan pada tempat lain di dalam kitab Al-At'imah dari hadis Ibn Uyainah bahawa tambahan ini berasal dari perkataan Yahya bin Sa'id yang disisipkan ke dalam matan. Hadis ini akan disebutkan sebentar lagi tanpa penyertaan tambahan tersebut, yakni dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya. Yang menggunakan perkataan rauha ataupun barid tadi di sini adalah hadis yang terdapat di tempat-tempat yang lain. Okay? Bukan dalam kitab kitab apa ni kita panggil? Kitab wuduk. Bukan dalam kitab wuduk. Baik, seterusnya kita ada perkataan summa da'a bil azwad. Azwad tadi maknanya bekal. Nabi minta bekal kan? Bila dah sampai dekat sahabat ini, Nabi solat asar dulu. Okay. Setelah Nabi solat asar, Nabi minta bekal yang mereka bawa. Kemudian dikata falam yu'ta illa bisawiqi. Tidaklah dibawakan kepada Nabi melainkan makanan daripada sawik tu tadi. Baik, penggalan hadis ini mengandung beberapa faedah. Jadi ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada awal perbincangan hadis itu tadi. Pertama, disebutkan di situ ya, anjuran mengumpulkan rakan-rakan seperjalanan agar bersama-sama menyantap bekal dalam perjalanan. Walaupun sebahagian dari mereka lebih banyak makannya. Alalala. Faham tak? Faham ya? Jadi di sini kita nampak Nabi SAW bila dah sampai di sahabat, kira kita panggil ni macam RNR lah. Berhenti ya, stop situ kan. Ni belum sampai Khaybar lagi. Kita nak pergi Khaybar ni, nak berperang di tempat itu. Jadi bila dah sampai dekat sahabat ni, mereka berhenti. Berhenti untuk rehat. Bila dah sampai situ, Nabi SAW minta bekal. Minta bekal ni maknanya semua bekal yang mereka bawa. Jadi di sini pertama, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Ia merupakan satu bentuk anjuran bila kita ni bermusafir ramai-ramai dengan kawan-kawan kita. Bila kita nak makan duduk tu, jangan buat hal sendiri. Duduk sama-sama makan. Kan? Kalau Kak Som bawa lontong, Kak Som hidang lontong. Cik Ana bawa acar, Cik Ana letak acar dia. Kalau Kak Debbie bawa sambal ikan bilis, letak sambal ikan bilis dekat situ. Dia kira macam gitulah. Ini kita panggil sebagai sunnah. Sunnah bila jalan beramai-ramai di sini, bila kita dah duduk rehat sama-sama, panggil semua orang makan sama-sama. Jangan kita biarkan satu orang left kan, kat servis tu kan. Dia bodoh dia, itu makan banyak. Kalau kau panggil habis makanan aku. Sebab tu tadi dia kata di situ kan, walaupun orang tu kawan kita makan banyak, kita jangan biarkan dia. Jemput sama-sama sekali. Kan? Apa dia? Potluck, cik. Istilah hari ini ya, ada aja potluck. Tapi ni musafir tak sempat nak potluck. Musafir ni tak ada namanya potluck kan. Kalau bawa roti, makanlah roti gitu. Ataupun kita duduk dekat R&R tadi, contoh kan. Kita order makan kan, duduk sama-sama. Okay, duduk sama-sama di sini, tanya, nak makan apa? Kan? Nak makan apa? Nak makan apa? Order sama-sama ramai-ramai gitu kan. Sebab gini, kadang mungkin ada teman kita yang tak cukup duit, apa kan. Jadi, kalau mungkin dia duduk tepi tu sebab, alamak, segan duduk situ kan tak cukup duit. Tak apa, kita kalau ada kelebihan, tak apalah kita bayar untuk dia. Ini sunnah bermusafir begitu. Kita jangan pentingkan diri kita sendiri. Dia kata, alah kalau dah pergi travel kat Turki takkan tak ada duit. Gitu-gitu kan. Sekarang package pelancongan bukan main pergi Europe, pergi Turki. Ustazah, kita dah sama-sama pergi Europe. Takkan orang tu tak ada duit dah. Biar lantak dia tu kan. Tak juga. Tak juga kerana orang anak ramai kan. Dia pun ngirit-ngirit. Cik guna ayat. Ngirit-ngirit faham tak? Dia guna ayat tu kan. Nak jimat-jimat. Guna gitu. Jadi kita pun lah. Dia tengok je macam dia ketepikan diri dia kan. Satu keluarga kan. Tak apa jomlah sama-sama kita makan. Okey je. So ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ketika musafir tadi dengan teman-teman kan, dengan para sahabat, Nabi panggil semua.
Semua makan. Siapa ada makanan, keluarkan, kita makan ramai-ramai. Okey? Yang kedua di situ, demikian juga anjuran membawa bekal dalam sejumlah perjalanan di mana hal ini tidak mengurangi nilai tawakal. Jadi bila kita bawa makanan masa kita nak bermusafir, kita tak kata kita ni tak ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita bersedia. Mungkin kita tak tahu di sana ada tak makanan. Dan kadang-kadang kan kita standby kan apa-apa dalam beg kita kan. Standby apa contohnya? Coklat ke? Coklat Ah, coklat yang ni lah, yang ada biskut tu. Coklat atau apa-apalah yang kita rasa boleh mengenyangkan kita. Ada orang bawa cereal oats tu contoh kan, dia letak dekat beg dia. Takut nanti dekat airport tak ada pula makanan halal lah gitu kan kita kan. Dia punya keadaan. Adakah itu dia menghilangkan nilai tawakal kita? Tidak. Mungkin ada orang kata, kau ni tak tawakal lah. Nak jalan-jalan je lah terus. Kat sana ni pandai-pandai lah, nak hidup ke apa kan. Bukan gitu keadaan dia. Maknanya kita orang kata sediakan payung sebelum hujan. Kan kita tak tahu apa yang akan terjadi di sana tentang perbekalan makanan, apapun lah, tentang baju apa kan. Takkan nak bawa baju sekeping. Kan. Satu helai tu kan. Tak apalah sehelai sepinggang. Nanti kat sana aku belilah. Tiba-tiba tak ada. Tak ada tempat jual baju. Contoh nak pergi Dubai kan. Pergi Dubai banyak jual jubah kan. Kita pun confident. Sekali tiba-tiba, siapalah tahu kan. Public holiday. Semua tutup. Nak pergi ketuk pintu siapa pula? Takkan nak pinjam member sebelah kan? Saiz lain-lain. Kita XL. Dia S. Nak pakai kecil tu. Gitu kan. Tak muat. So kita nampak di sini keadaannya bila kita bersiap sedia untuk sebuah perjalanan yang jauh contohnya. Okay, persediaan kita di sana bukanlah kita kata menghilangkan nilai tawakal kita kepada Allah. Tawakal tu tetap tawakal. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, wahai Rasulullah, saya nak solat dulu ataupun saya nak ikat unta saya? Baru solat. Kan? Ataupun saya biarkan saja unta saya tu. Sebab dia nak tawakal lah kepada Allah. Tapi Nabi kata apa? Kau ikat unta kau solat. Betul tak? Nabi tak kata tak payah tawakal daripada Allah. Apa nak jadi dengan unta tu? Kalau itu milik awak, dia datanglah kat awak. Macam itu ayat biasa kita kan. Kalau itu milik kita, pergi jauh mana pun dia datang balik pada kita. Amboi, ayat bukan main lagi. Kita nak kahwin pun kita tunang dulu kita ikat dulu kan, takutlah apa-apa jadi. Maknanya bukanlah kata tak apalah aku tawakal lah, kalau nak kahwin dengan orang lain. Apa pula macam itu? Mana boleh keadaannya sedemikian, salah faham tu. Yes, kita kena usaha. Jadi agama Islam ini ia mengajarkan tentang usaha sebelum kita tawakal. Kan kita dah usaha, macam tadi Nabi kata kau ikat untuk kau, lalu kau solat. Itu kita dah ikat tadi kan, nak jadi apa jadilah. Dia nak terlepas ke, ada orang lepaskan dia ke apa kan, baru kita kata qadarallahu ma syaa fa'ala. Inilah takdir Allah, inilah yang Allah kehendaki, inilah yang berlaku. Jadi apa pun kita buat, nak jalan jauh ke, jalan dekat ke kan, contoh nak pergi kuliah ustazah, nak bawa payung, bawa lah. Tak tawakal kat semua bawa payung. Bawa. Jadi tidak menghilangkan rasa tawakal kita. Okey, itu adalah poin yang kedua untuk perkataan summa da'a bil azwad. Seterusnya dia kata, okey, pengajaran kita yang ketiga di sini. Selain itu, Al-Muhallab juga beristinbat dari hadis ini bahawa seorang imam iaitu pemimpin boleh memaksa para penimbun bahan makanan agar mengeluarkannya pada saat terjadi kekurangan stok dan menjualnya kepada orang yang memerlukan. Penimbun ni maksudnya orang yang dia simpan bekalan makanan. Dia macam inilah masa kita dulu-dulu COVID kan, orang pergi beli makanan banyak-banyak ya. Okay. So kalau pihak pemerintah tahu rumah ni memang simpan bahan makanan yang banyak sedangkan orang lain mereka tu tidak ada makanan, pihak pemerintah boleh paksa mereka keluarkan makanan itu, beri orang lain makan. Dia sedemikian. Jadi ini dalam undang-undang kita lah kan. Tak tahu kalau undang-undang konvensional sekarang macam mana kan. Tapi kalau ikut kepada undang-undang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, jika sekiranya ada orang yang memang dia suka stok makanan banyak-banyak tu kan sampai ia menyusahkan orang lain. Jadi bila berlaku betul-betul keadaan yang mana kita kekurangan stok makanan. Contoh, apa-apalah dia tak semestinya makanan barang keperluan asas. Okay,
Mask contohnya, apa lagi? Hand sanitizer, apa-apalah. Telur telur penting dalam hidup. Cakap telur amat penting dalam hidup. Kita kalau masak tak ada telur macam tak best tu kan. Nak masak mi soup letak telur. Ayam pun, walaupun ada ayam letak telur juga tu kadang-kadang. Okay. Sekarang kurang ayam ya. Kenapa ayam mahal? Ayam mogok tak nak bertelur. Kesiannya ayam tu, kenapa dia mogok? Tak, yang pelik kenapa dia mogok? Oh, itu ayat dia. Saya kan betul-betul percaya pula aku ni. Sorry. Oh, betul. Ayamnya mogok. Memang tak nak beranak. Tak nak beranak pula. Memang tak nak bertelur. Uh-uh. Uh-uh. Mm-mm. Oh, begitu. Oh, ini ini betul-betul yang bukan cobaan. Kita cobaan. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Mhm. Kenapa Kak Ram? Kenapa Kak Ram ketawa? Suka pula ya seseorang ngelizar. Oh, ayam family planning. Masya Allah, tabarakallah. Okeylah, sudah. Kita pasal ayam pula kan. Nanti nyanyi lagu ayam. Keluar lagu ayam ni. Okey, tadi saya cakap apa? Pasal stok makanan tadi. Baik. Balik. Bila kita ni mengumpulkan, ini sebab tu kita kalau nak ada mengumpulkan apa-apa bahan asas ni, kita kena fikir tentang orang lain. Kita jangan rasa kita seorang saja nak hidup. Orang lain juga memerlukan bahan itu. Dan di sini kita nampak Nabi SAW dia memang sengaja suruh semua orang keluarkan bahan makanan. Sebab dia tahu mungkin ada orang yang bawa makanan lebih. Mungkin ada orang tak bawa makanan langsung. Sebab tu kalau kita rujuk pada pengajaran nombor 4 di sini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menggariskan satu lagi, dia kata apa? Seorang imam, pemimpin seharusnya memperhatikan kondisi para prajurit iaitu tentera dengan mengumpulkan bekal-bekal yang ada agar orang yang tidak punya bekal juga boleh makan bekal tersebut bersama-sama. Jadi maknanya kita cek sebagai amir, itu sebagai ketua di ketenteraan ini kan, kita cek apa yang tentera kita bawa dari sudut makanan dan sebagainya. Mungkin ada yang tak bawa makanan, bagi mereka yang tidak membawa makanan, itulah kita boleh tahu siapa yang banyak dan siapa yang tidak dari sudut bahan tersebut. Sama juga kalau kita lihat ketika kita apply pada konteks kita kan tadi kan, kita memang tak boleh check lah orang tu bawa makanan banyak ke sikit ke apa kan. Takkan buka beg awak saya nak check awak ni bawa apa, biskut berapa balang macam kan. Tak adalah. Takkan kita nak buat gitu dekat orang musafir kan. Kita tengoklah keadaan macam tadi saya kata, kalau agak-agak dia kurang makan kan, agak-agak dia macam tak berapa sangat nak makan, mungkin dia ada kekurangan daripada sudut itu. Saya ingatlah dulu pensyarah saya try sikit saya kan macam tak makan banyak kan. Dia kan saya tak ada duit. Dia kata, Sakina masa tu makan dekat kafe lah. Jadi nampak saya duduk meja belakang. Sakina, sikit je makan. Tak apa Ustaz belanja. Tak. Saya memang makan sikit je. Dia pergi beli makan banyak-banyak. Dia letak kat meja saya. Ya Allah, siapa nak pergi makan ni? Tak apalah. Tu dia tanya, NT tiap-tiap bulan dapat beasiswa ke tak? Dia tanya gitu. Kita kalau student Singapura beza dengan student Malaysia. Student Malaysia ni mereka ada PTPTN. Mereka ada pinjaman daripada kerajaan kan. So mereka selalu masuk lah. Kita budak Singapura ni kita fama, tahu tak? Father and mother. Mak bapak punya ni lah. Mak bapak punya. Bukan fama Malaysia pertanian bukan tu. Father and mother, okay? Fama. Father and mother yang keluarkan duit lah. Budak Singapura ni je lain sikit lah kan. Jadi dia tanya, Aunty tak dapat beasiswa ke? Oh tak Ustaz, Ana ni lah dapat ni duit ni. Cakap, oh gitu. Aunty makan sikit kenapa tak cukup duit? Bukan. Sebab memang anak tak suka, anak memang tak suka makan banyak-banyak. Oh, habis ni siapa nak makan? Ustaz lah makan. Ustaz lah makan.
Lah, ustaz pun makan sikit. Dia kata gitu. Ustaz makan sikit. Ustaz dah tua, tak makan banyak. Dia kata gini saya, Sakinah tak apa, makan banyak-banyak ni cepat besar. Ingatkan saya bayar wafak kat dia cakap gitu. Kan? Makan banyak sikit nanti cepat besar. Saya, terima kasih Ustaz. Tapi yang kita nampak di sini keprihatinan. Ya, bila kita nampak mungkin student kita, murid kita kan di situ ataupun siapa sajalah. Kenapa dia makan sikit mungkin dia ada kekurangan dari sudut kewangan yang mana dia memang mencatulah ataupun dia jimat duit dia kan. Jadi kalau kita ada kelebihan daripada sudut itu, kita keluarkan. Okay, duit untuk bantu dia lah. Tapi tanyalah macam tadi Ustaz tanya kan, lepas tu tak ada maknanya aku nak belanja je lagi gitulah. Tak adalah kan. Biasa pensyarah saya semua masya-Allah tabarakallah, mereka ni orang yang pemurah. Suka beri makan student kan. Kalau mereka nampak ada student kadang kita nak bayar makan, makanan tengah beratur sama-sama dengan dia, dia tengok kita nak bayar, dia bayar. Bayarkan sekali budak depan ni macam tu. Masya-Allah tabarakallah. Saya banyak belajar daripada kepribadian mereka, budi pekerti mereka. Masya Allah lah, mereka bukan sahaja mengajarkan kepada saya tentang ilmu hadis, tapi bagaimana beramal dengan ilmu hadis itu. Tentang keprihatinan kita kepada orang lain. Ini juga yang diajarkan dalam agama yang mana kita panggil ia sebagai al-ithar. Iaitu kita mendahulukan orang lain, kita mementingkan orang yang mana saudara semuslim kita. Kita tak pentingkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita dapat dahulukan, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis ini. Okey, baik, seterusnya. Kita ada perkataan fasurriya. Fasurriya maksudnya Nabi suruh tadi kan roti saya rasa biasa orang Arab makan roti lah tadi. Fasurriya, sawik tadi disuruh siram dengan kuah. Kalau kita tak boleh siram, kita boleh panggil sebagai macam kita cecah lah kuah tu kan. Biasanya makanan yang berkuah ni dia banyak. Kan? Kita kalau nampak, mak saya selalu kata kalau masak mi tu kuahnya lebihkan sikit. Jadi nampak meriah. Kalau masak mi berkuah lah kan, nampak meriah, nampak banyak macam tu kan. Jangan masak kering-kering. Jadi macam tak muai gitu kan. So macam makanan-makanan yang mana-mana kita nampak ia berkuah, dia macam macam sup apa, banyaknya. Padahal taklah banyak sangat. Kerana isi tak banyak kan. Dalam tu kan, tapi supnya, kuahnya banyak. Tapi orang boleh makan? Boleh. Tapi janganlah kan, alat-alat, ya Allah ya Tuhanku. Ini macam dulu pergi umrah, duduk kat hotel tu, dia buat tom yum. Buat tom yum tu, apa dalam tu? Kuah banyak tau. Ada carrot, lepas tu ada apa isi ayam tu tak tahulah. Tak ada langsung. 1, 2, 3 tak tahu kan. Tu saya cakap dengan mak saya, kakak masak lagi sedap mak. Kau masak lagi sedap. Macam gitu kan. Ni apa ni? Dia macam nak bagi orang makan nak tak nak gitu kan. Padahal dekat hotel ni. Saya pun tak apalah. Kita orang tak makan. Ini the worst. Orang kata nightmare ikut musafir travel kan. Tu saya kata dengan mak saya, tak nak lah, kau tak nak makan tak selera. Sebab memang kembang tekak, maaf saya cakap walaupun dia kuah banyak. Sebab tu kita ni masak, ya ajar masak minta maaf lah ya. Yang lain pandai expert masak daripada saya. Kan? Dalam hati nak ajar kita masak pula. Kita pandai masak ni senior sengkau. Cakap, Riana. So kita ni masak kan. Walaupun kita kata kuah banyak, isi pun kenalah orang kata muai lah juga kan. Seimbang lah, janganlah macam orang tengok tak selera tekak kembang kan. Tengok ni macam tak ikhlas masak, nak bagi orang makan ke tak nak bagi orang makan gitu kan keadaannya. So kita pun agak-agak dalam keadaan gini, kita nak meraihkan orang. Walaupun kita kata itu hotel, tapi hotel ni tak tahulah siapa-siapa nanti kaya nak buka hotel ke apa kan. Bagi saya hotel ini dia kalau betul-betul niatnya kerana Allah, pahalanya besar. Sebab kita beri orang tempat tinggal, penginapan, kemudian kita sediakan makanan. Setiap satu di situ memudahkan orang. Lebih-lebih lagi kalau orang buat umrah dan haji. Di situ kan, bila keadaan sedemikian, kita betul-betul buat. Nak bagi orang makan, betul-betul bagi orang makan. Okay, nak bagi orang tempat tinggal, betul-betul bagi orang tempat tinggal. Pahalanya amat besar. Kan? Sama juga, kita ada catering contohnya. Kita tukang masak ke apa kan. Kita nak buat apa, mesti betul-betul. Sebab nak bagi orang makan. Ini dipanggil sebagai pahala yang besar. Beri orang makan. Sebab kita ni kadang-kadang, kita fikir gini tau. Bukan kita makan, kita fikir macam tu. Dan bukan aku makan, ialah orang lain nak makan. Kalau kita makan, baru kita masak betul-betul. Tapi silap. Sebab beri orang makan ni pahalanya besar sekali. So kalau kita tak faham tentang hal itu, inilah yang akan buat kita
Kincai je lah masak kan, bukan dekat aku, dekat orang. Tak nak makan. Nak makan, makan. Tak nak sudah kan. Boleh cari kedai lain. Kita fikir gitu. Tak boleh lah. Kan apa-apa pun kita masak. Mungkin kita sebagai ibu ke apa kan. Mesti cincai tak apalah, budak-budak makan je lah. Kan korang nak makan, makan. Tak nak makan sudah. Gitu mak-mak kan. Penat aku, nyawa aku ni kat ujung. Dah makan. Gitu kita. Tak boleh juga. Maknanya di situ keikhlasan. Dalam apa pun juga kita lakukan. Masak pun sama. Baik, seterusnya di sini. Dah cecar dengan kuah kita pasal masak. Okay, dia baca dengan mendahmakan huruf ta dan mentasydidkan huruf ra. Jadi bacanya surriya. Surriya. Dan boleh juga tidak mentasydidkannya. Maknanya kita baca fathuriya. Artinya dibasahi dengan kuah kerana ia rentan mengering. Kerana bahan makanan itu dia mudah kering nanti keras. So bila kita letak kuah, makanan tu dia mudah rapuh dan dia tak keras lah kalau kita biarkan. Baik, seterusnya. Tapi nanti macam ni kembang cik. Apa tadi budaya tu? Sogi. Dia guna ayat orang putih, sogi. Dia kembang kan. Tak tahulah, mungkin tekak bangsa lain okey lah. Kalau tekak saya tak boleh kembang-kembang ni. Memang kembang tekak. Baik, seterusnya perkataan wa akalna dan kami pun turut makan. Jadi bila Nabi makan kan di situ diceritakan dalam hadis tadi fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna. Bila Nabi makan sawik tadi yang mana disiram dengan kuah ataupun dicecah dengan kuah tadi, mereka kata Nabi makan, kita pun makan sama-sama dengan Nabi. Kalau kita rujuk dalam riwayat Sulaiman terdapat tambahan wasyari benar, iaitu kami turut minum. Maknanya pada waktu itu bukan hanya ada makanan tetapi kita ada minuman. Jadi mereka makan sama-sama dan minum sama-sama. Dan di sini kita lihat dalam kitab Al-Jihad, masih lagi dalam kitab Imam Al-Bukhari, dalam kitab Al-Jihad dari riwayat Abdul Wahhab terdapat lafaz falukna. Okey, dia guna perkataan falukna wa akalna wa syaribna. Kami mengunyahnya, tambahan lafaz falukna, memakan dan meminumnya. Samalah kunyah dengan makan. Tak apalah, biarkan saja. Dia nak letak tambahannya begitu. Baik, perkataan thumma qama ilal maghribi famadmada. Kemudian lepas Nabi makan tu kan, masuk waktu solat maghrib. Jadi apa yang Nabi lakukan? Mereka cerita dalam kisah ini, Nabi bangun mengerjakan solat maghrib lalu berkumur-kumur, iaitu sebelum memulai solat. Sebelum Nabi solat, tadi Nabi dah makan sawik tadi dengan para sahabat. Jadi masuk solat maghrib. Bila masuk solat maghrib, Nabi bangun, Nabi kumur-kumur, lalu baru Nabi solat. Kemudian di sini, manfaat berkumur-kumur sesudah memakan sawik tadi sekalipun sawik tersebut tidak memiliki dasam. Dasam ni maksudnya lemak. Namun boleh saja sisa-sisanya terselip di celah-celah gigi dan di pinggir-pinggir mulut sehingga boleh mengalihkan konsentrasinya dalam solat kerana sibuk menelusurinya. Jadi sekarang ni hikmahnya kenapa Nabi SAW kumur-kumur tadi. Kita makan biasanya ada sisa-sisa makanan kan dekat mulut kita. Bimbang masa kita solat, kalau kita tak kumur-kumur ada sikit-sikit ada belen-belen makan kat mulut tu kan. Tengah-tengah solat baca Al-Fatihah tiba-tiba selit. Guna pula. Alamak. Tadi ni makan apa Dah terfikir kan, ni apa benda dekat mulut kita, dah jadi hilangkan khusyuk kita dalam solat. Dah apa tu, dah congkel-congkel dengan lidah tu kan. Rasa pula ni makan apa. Dah tu fikir tak. Dia fikir dulu, nak telan ke nak keluarkan. Nak telan ke nak keluarkan kan. Tapi biasanya telan ke keluarkan? Makan. Biasanya kita telan. Tengah solat takkan nak pifu. Ada yang marah. Itu dah merepek. Kita pun macam telan je lah. Gitu keadaannya. So dalam keadaan yang begitu kita nampak, ia mengganggu konsentrasi kita solat. Sebab itu di sini Nabi SAW menunjukkan kepada kita. Setelah kita makan, kita kumur-kumur terlebih dahulu, barulah kita solat tadi kan. Hikmahnya tadi sedemikian supaya kita dapat khusyuk dalam solat
dan tidaklah tadi hilang concentration tadi sampailah kita rasa makanan, nak telan ke, nak buang ke apa ni kan. Dia tidak ada jadi orang kata gangguan dalam solat tersebut. Baik, seterusnya kita ada perkataan walam yatawadda. Dalam keadaan itu Nabi wuduk lagi tak? Tak. Nabi tidak berwuduk. Yang mana dia kata iaitu disebabkan makan sawik tadi. Kita ada pendapat di sini daripada Imam Al-Khattabi. Dia kata hadis ini merupakan dalil bahawa perintah berwuduk sesudah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api hukumnya mansukh, dihapus. Kerana perintah tersebut lebih dahulu keluar sedangkan perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijrah. Jadi menurut pendapat Al-Khattabi, kerana hadis ini, kerana hadis yang sedang kita bincangkan ini, hadis ini menyebabkan hukum kena wuduk setelah kita makan makanan yang dimasak. Ini kita dah bincang last week hukumnya dimansuhkan. Itu pendapat Al-Khattabi lah. Tapi kita dah bincang tidak kan pada minggu lepas. Di sini sekali lagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan bahawa pendapat itu tidak ada indikasinya. Tidak ada indikator lah yang menunjukkan hadis yang mengatakan bahawa perlu berwuduk setelah makan makanan yang dimasak adalah hadis yang telah dihapuskan. Kerana dia kata gini, Abu Hurairah radhiyallahu an hadir sesudah penaklukan kota Khaybar. Jadi Abu Hurairah yang riwayatkan hadis makan berwuduk setelah kita makan makanan yang dimasak. Jadi dia kata waktu itu Abu Hurairah ada kan pada waktu tersebut. Dan dia telah meriwayatkan hadis yang berisi perintah untuk berwuduk sesudah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api sebagaimana yang tertera dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengeluarkan fatwa seperti itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sama digunakan oleh Abu Hurairah walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jelas menunjukkan kepada kita hukumnya tidak mansuh. Hukumnya masih lagi ada. Tapi ia terpulang pada diri kita sama ada nak berwuduk ataupun tidak setelah kita makan makanan yang dimasak tu tadi. Sebagaimana juga yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Siapa yang terlepas perbincangan itu boleh refer kembali rakaman, ada last week? Ada rakaman lagi. Rakaman kita pada minggu lepas. Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya mengerjakan 2 solat atau lebih dengan 1 kali wuduk. Maknanya selama mana kita ada wuduk yang kita simpan tadi kan. Kalau kita tak berhadas, tak perlu ambil wuduk pun dah okey dah. Maknanya tak perlu kita nak ulang balik wuduk kita. Dan walaupun kita makan tadi, jadi kalau kita makan, kita sekadar berkumur-kumur sahaja. Jadi Imam Al-Bukhari dia jadikan ini sebagai dalil bahawa kita boleh simpan wuduk kita untuk solat yang berikutnya. Kalau masih lagi ada wuduknya, simpan lagi untuk solat yang berikutnya. Masih lagi okey keadaan itu. Seterusnya, dan dianjurkannya berkumur-kumur setelah menyantap makanan. Ini menjadi topik perbincangan kita yang utamalah tadi ya. Yang kedua ialah bila kita dah makan, apa pun lah makanan, tak kira sama ada kita makan apa tadi, sawik, ataupun kita makan lontong, makan nasi apa kan. Kita nak solat, padahal masih lagi ada wuduk. Jadi dianjurkan untuk kita berkumur-kumur sebelum kita mulakan solat. Baik, seterusnya di sini, yang terakhir lihat muka surat 356, perkataan akhbarani Amrun. Oh, okey. Hadis nombor 210 akhbarani Amrun. Amr telah mengkabarkan kepadaku. Siapa nama penuh dia? Amr bin Al-Harith. Dan Bukair di sini adalah Bukair bin Abdullah bin Ashaj. Perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan matan ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya, iaitu pada hadis yang minggu lepas kita bincangkan tentang Nabi makan peha kambing pada minggu lepas. Baik, para perawi yang tercantum dari awal sanad sampai pertengahan sanad seluruhnya berasal dari Mesir. Sementara perawi yang tercantum dari pertengahan sanad hingga akhir sanad seluruhnya berasal dari Madinah. Amr bin Al-Harith memiliki sanad lain yang berasal dari Maimunah
dan disebutkan oleh Al-Ismaili secara berbarengan, maksudnya secara bersamaan dengan sanad yang pertama. Itu tak jadi masalah sangatlah ya. Kita baca sebagai maklumat dan ilmu saja. Jadi dalam hadis Maimunah tidak disebutkan berkomor-komor. Di sini kalau kita jumpa ataupun kita bacalah nanti kalau kita buka mana-mana kitab, dalam hadis riwayat Maimunah dia tak sebut tentang Nabi makan, Nabi nak solat, kemudian Nabi berkomor-komor. Dia tak sebut begitu. Jadi dalam hadis itu dia kata, ada yang mengatakan maksudnya, beliau iaitu Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahawa berkomor-komor itu tidak wajib. Jadi dalilnya adalah tidak disebutkannya dalam hadis Maimunah itu. Padahal makanan yang disantap mengandung lemak yang perlu dibersihkan dengan berkomor-komor. Lemak ni boleh saya fahami juga sebagai sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita setelah kita makan itu tadi. Jadi tidak disebutkannya berkomor-komor adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut. Al-Karmani menambahkan bahawa dalam naskah Al-Farabri yang disalin dengan tulisan tangannya, hadis Maimunah ini dimajukan ke bab yang sebelumnya. Dengan demikian bererti perubahan letak tersebut merupakan ulah. Maknanya dia sendirilah yang ubah. Penyalin naskah Sahih Al-Bukhari. Kita tak ada masalah. Yang kita nak sebutkan di sinilah, bila ada riwayat Maimunah yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak berkomor-komor. Sebelum Nabi solat, walaupun setelah makan, kita ada dua situasi. Maknanya satu, Nabi berkomor-komor sebelum Nabi solat setelah makan. Kedua, Nabi tidak berkomor-komor. Jadi Imam Al-Bukhari, kenapa dia masukkan dalil ini? Dia nak tunjukkan kepada kita bahawa hukum berkomor-komor sebelum kita solat, setelah kita makan, hukumnya tidak wajib. Jadi kita panggil ia sebagai sunnah. Kalau kita nak berkomor-komor, dipersilakan. Tapi kalau kita rasa tak nak, mungkin kita terlupa, kita sempat, taklah sampai jatuh kepada hukum dosa ataupun haram, solat kita tetap sah. Cuma di sini kita panggil hikmahnya kenapa disunnahkan kita ni berkomor-komor setelah kita makan agar ia tidak mengganggu khusyuk kita dalam solat. Bimbang nanti kita lebih fikirkan tentang makanan tadi kan, sedapnya tadi belen-belen makan, sayang ni, baik telan terus, kita fikir tentang itu. Tak batal, tak batal. Tak batal, maknanya telan tu bukan mengunyah, maksudnya bukan gitu. Dia macam sikit-sikit telan gitu saja. Makruh lah hukumnya. Gitu. Yelah itu maksudnya kan. Tapi kita nak buat macam mana? Takkanlah kita nak pergi buang makanan tu. Contoh kalau tengah solat berjemaah. Oh dekat tudung. Gelinya Kak Su. sorry. Yelah, tapi tak tahulah. Ini lihat kepada apa cara. Tapi kalau sekiranya telan tu tak ada masalah. Dia bukan kita makan makanan macam kita makan dekat atas meja. Dia cuma sekadar sisa-sisa makanan sahaja. Boleh saja. Boleh makruh saja. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ringkas saja saya nak masuk sini. Okay. Ya? Sendawa ke atau asid? Batal solat ataupun batal wuduk? Tak. Sebab kita dalam keadaan yang kita tak sengaja benda tu. Ni keadaan yang kita tidak sengajakan. So dalam keadaan yang begitu takkanlah kita macam terus nak batalkan solat kita. Dia macam ini, saya ambil satu pendekatan yang sedikit berbeza. Contoh, kita tengah solat, tiba-tiba kita teringat sesuatu, adakah batal? Dia macam tu keadaan. Keadaan yang kita tidak sengajakan. Lainlah kalau memang kita sengaja lepas ni solat memang nak teringat Kak Som ya. Kak Som makan droping. Itu memanglah sengaja. Memang batal solatnya. Jadi sama tadi macam asid tu dia ternaik. Jadi macam kita kita terperanjat macam pedih kan. Terperanjat gitu kan. Tu kita macam senyap sekejap, kita relax. Solat sambung je. Selama mana ia tidak menjadi hal-hal yang membatalkan solat. Okey? Hal-hal yang membatalkan solat contoh macam keluar angin, ataupun kita bercakap-cakap kan,
muntah, muntah. Keadaan-keadaan begitu selama mana ia tak sampai keadaan yang membatalkan solat, teruskan sahaja. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh mampu untuk teruskan tadi kan, boleh batalkan, tak ada masalah. Ikut kepada keadaan lah situasi tu tadi. Sebab kadang heartburn teruk. Yes, heartburn teruk. Jadi kalau dia susah sangat kan, sebab nanti pedih tau. Dan pedih kan, dia tak boleh nak fokus solat ke apa sebab dia sakit. Dia shoot ke atas kan. Keadaan yang sedemikian, kita rasa kita dah tak mampu untuk solat, tak mampu nak berdiri, dah tak boleh nak fokus, batalkan lebih baik lah. Namun tak menjadi salah kalau kita rasa kita nak sambung dan kita boleh kembali khusyuk dalam solat tu tadi. Okay? Sekarang ni nak sambung bab 52 ke tidak? Saya tanya. Saya tanya dulu. Saya takut penat, nanti ngantuk, nak tidur. Sebab dia sikit saja bab 52 ni. Sambunglah sebab dia masih lagi sebab sayang kalau bab 53 dia dah cerita benda lain. Okay? Sikit je lagi. Saya pun tak nak baca panjang-panjang tentang 52 ni. Sikit saja ya. Yang penting baca hadisnya, kemudian kesimpulan apa yang terkandung pada hadis ini. Kemudian, masih lagi kita bincangkan tentang haruskah berkumur-kumur sesudah minum susu. Tadi makan apa? Sawi. Sawi, jangan sebut. Dengar macam sawi. Sawi. Dia punya belakang kena bunyi kuat sikit. Sawi. Saya dengar macam sawi. Makan sawi. Makan apa-apa makanan lah senang kita letak kat situ kan. Kita makan apa-apa makanan, adakah kita perlu berkumur-kumur? So kita ada dua hukum tadi. Nak berkumur-kumur okey, tak nak pun okey. Tapi bagi saya berkumur-kumur lebih baik. Bimbang takut ada makanan yang mungkin besar sikit. Besar sikit kan. Ini nanti kalau besar sangat ni susah juga. Berkumur-kumur lebih baik. Tapi kalau mungkin kita terlupa, kelang kabut dan sebagainya. Kerana sebab mungkin dah masuk waktu, kita nak kejar solat berjemaah, tak apa. Dia tidak menjadi hal yang dosa ataupun membatalkan solat tadi. Sekarang kita bincang tentang susu. Okey. Babun hal yumadmidu minal laban. Hadisnya di sini, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukairin wa Qutaibatu qala. Jadi kedua-dua mereka meriwayatkan hadis ini. Haddatsana al-Laitsu an Uqailin an Shihabin an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan. Famadmada wa qala inna lahu dasaman taba'ahu Yunusu wa Salih bin Kaisan an Zuhri. Maksudnya, Yahya bin Bukair dan Qutaibah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Ibn Shihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibn Abbas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu lalu baginda berkumur-kumur dan baginda berkata sesungguhnya susu itu mengandungi lemak. Yunus dan Salih bin Kaisan meriwayatkannya secara mutaba'ah dari Az-Zuhri. Mutaba'ah itu maksudnya ada riwayat lain yang menyokong hadis ini yang boleh kita dapatkan ia dari riwayat Yunus dan Salih bin Kaisan. Syarah judul bab di situ. Kita ada perkataan babun hal yumadmidu minal laban. Bab, haruskah berkumur-kumur sesudah minum susu? Hadis Qutaibah ini termasuk salah satu hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam. Jadi di situ kita ada Syaikhain. Syaikhain ni biasanya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita baca hadis, disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain. Kita faham Asy-Syaikhain ni maksudnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebab kadang-kadang mereka tak sebut Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mereka gunakan istilah Asy-Syaikhain. Okay? Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari guru yang sama, semuanya riwayat daripada guru yang sama iaitu Qutaibah. Perkataan syariba labanan, minum susu, okey. Muslim menambah lafaz summa da'a bima'in. Kemudian Nabi minta disediakan air. Seterusnya kita lihat kepada perkataan dasaman di sini. Susu itu mengandungi lemak. Tadi Nabi beritahu kepada kita, kenapa Nabi dia berkumur-kumur? Illah, ni panggil sebab. Sebab kenapa Nabi kumur-kumur, Nabi beritahu kepada kita dalam hadis ini. Nabi kata susu itu dia ada lemak, kan?
Jadi di sini Ibn Battal dia menukil perkataan Al-Muhallab yang mana mengatakan hadis ini mengandungi penjelasan iaitu illah, sebab, alasan berperintah berwuduk setelah minum setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api. Sebab pada masa jahiliah dahulu, mereka terbiasa kurang memperhatikan kebersihan. Jadi memang tak biasa sangatlah, asal ala kadar saja kan, bab kebersihan ni tak biasa sangat. Lalu mereka diperintahkan berwuduk setelah menyantap makanan yang dimasak dengan api. Setelah masalah kebersihan diperhatikan dalam Islam dan sudah tersebar luas, maka hukum itu dihapuskan, iaitu berwuduk setelah memakan makanan yang dimasak tu tadi. Demikian yang beliau rahimahullah katakan. Namun tidak ada kaitan apapun. Okey, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Battal itu tadi disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai satu pendekatan ataupun kefahaman yang tidak ada kaitannya dengan hadis dalam bab ini. Yang mana dia kata hadis ini sebenarnya hanya mengandungi penjelasan illah, iaitu sebab berkomor-komor sesudah kita minum air susu. Dan hal itu menunjukkan dianjurnya berkomor-komor sesudah menyantap setiap makanan yang berlemak. Di antara hukum yang dapat kita ambil dari hadis ini ialah mustahabnya mencuci kedua tangan untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini kita nampak bila Nabi dia minum susu kan, kemudian Nabi kata Nabi berkomor-komor. Jadi Nabi beritahu kepada para sahabat, susu ni ada lemak. Sebab tu kita berkomor-komor. Maksudnya kadang-kadang kita makan sesuatu kan, memang kita tak rasa ada sisa makanan. Tapi dia tak sedap dekat mulut kita. Contoh minum susu kan, dia macam rasa tebal, tebal. Apa-apalah makanan macam rasa tak sedap dekat lidah ataupun dekat gigi kita kan, kita rasa macam ada something yang melekat-lekat atau melekit. Jadi Nabi SAW kata susu tu ada lemak, sebab tu kita berkomor-komor untuk hilangkan apa yang melekit ataupun yang melekatlah pada bibir, pada gigi, pada lidah ataupun pada yang dekat tepi itulah kan. Jadi di sini dia menjadi illah sebabnya bukan hanya susu tadi saja. Apa pun makanan yang kita makan yang kita rasa tak sedap pada mulut tu tadi. Jadi setelah kita makan, kita masih ada wuduk kan? Kita nak solat. Dianjurkan berkumur-kumur. Ini penerangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, seterusnya kita ada perkataan taba'ahu, kita tinggalkan sahaja perkataan itu. Perkataan Yunus, nama Yunus bin Yazid, hadisnya diriwayatkan secara mausul dalam Sahih Muslim. Dan hadis salih diriwayatkan secara mursal, secara mausul oleh Abu Abbas As-Sarraj dalam musnadnya. Lalu diriwayatkan secara mutaba'ah juga oleh Al-Auza'i yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah dari Abu Asim dari Az-Zuhri dengan lafaz hadis bab. Akan tetapi Ibn Majah meriwayatkannya dari jalur Al-Walid bin Muslim. Dia berkata, Al-Auza'i meriwayatkannya kepada kami, lalu dia meriwayatkannya dalam bentuk kata perintah, madmidu minal laban, berkomor-komorlah sesudah minum susu. Demikian pula yang diriwayatkan oleh At-Tabari melalui jalur yang lain. Jadi di sini dia ceritakan tentang riwayat-riwayat lain berkenaan dengan hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Contohnya Ibn Majah, dia kata Ibn Majah meriwayatkan dari hadis Ummu Salamah dan Sahal bin Sa'ad dengan lafaz yang sama dan kedua sanad tersebut hasan. Dalil yang menunjukkan bahawa perintah tersebut mengandungi anjuran. Anjuran maknanya mustahab, dia tak wajib. Okey. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perawi hadis tersebut bahawa dia minum susu lalu berkumur-kumur. Kemudian berkata, kalaupun aku tidak berkumur-kumur, maka tidaklah masalah bagiku. Okay, jadi ada hadis yang begitu yang menyebabkan hukum ini tidaklah jatuh kepada hukum
dosa ataupun wajib. Kalau sekiranya seseorang itu kalau dosa, kalau dia tinggalkan tak dosa. Kalau dia maknanya tak wajiblah untuk kita buat perkara ini. Dia hanya sekadar sunnah saja. Selain itu, selain daripada hadis Imam Asy-Syafi'i tadi kan yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu tetapi baginda tidak berkomor-komor dan tidak berwuduk. Jadi lagi kuat ya hadis ini. Anehnya Ibn Syahin, kita ada satu situasi yang anehnya di sini. Menjadikan hadis Anas tersebut sebagai nasih, iaitu yang menghapuskan hukum terhadap hadis Ibn Abbas. Namun ia tidak menyebutkan siapa ulama yang mewajibkan hal ini sehingga dia perlu mengklaim ataupun mendakwa adanya penghapusan hukum nasah. Dengan kata lain, hadis ini tidaklah terhapus sama sebagaimana hadis sawiq tadi, kita ada dua hukum. Nak berkomor-komor boleh, tidak berkomor-komor pun boleh. Senang kata juga, apa pun yang kita makan, tak kira sama ada ia berlemak ataupun tak berlemak, ia dimasak ataupun tidak dimasak, dimasak ataupun tidak dimasak, kita mengambil dua pendekatan. Yang sunnahnya berkomor-komor, itu terbaik. Tetapi kalau kita tak dapat buat, maknanya kita tak dapat berkomor-komor tadi, taklah sampai kita kata hukumnya dosa. Sebab ia sekadar sunnah. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Namun terbaik ialah berkomor-komor. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan. Penting kefahaman juga tadi ya. Kefahaman untuk kita terus beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.